اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدنا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادت الأقطار معادنا تلك وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله
تقم عنا بالجملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه إلا الله إن المسيء إذا وجهه للأنبياء يغفرون الله يا للحساب والنفس الأبدى والعلم والعلم والتقوى بجدكم وبكن أنجاكم البليات والذرية يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا لذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والاستفاء والمذكرة والتذكير والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير والطاعة والجنة ومن رضي وكل وكرم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله علينا محمد بن أمه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أما بعد buka surat 33 Jawi dan ganti jamaah betul dan lagi sabda hari itu betul 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 waktu kali ini dan lagi sabda hari itu betul Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa dunya wal akhirah. Dan lagi sabda alaihi salatu wassalam, jika ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala umat ini, nescaya berat imannya Abu Bakar dan tiap-tiap yang menerima bertambah, menerima kurang ini bila bertambah menerima kurang dia. Jadi maknanya iman Abu Bakar ini semakin hari semakin bertambah, semakin hari dan ditimbang dengan para iman pada mereka di zaman Rasulullah SAW, maka iman Abu Bakar itu dengan iman segala umat iman segala umat, bukan iman segala makna iman para sahabat, iman segala umat, maka saya maknanya Abu Bakar itu iman dia lebih berat kerana dia menerima apa yang diterima oleh Rasulullah SAW dan dia menerima dan dia membuat terus amalan-amalan itu dan tidak menguranginya. Bagaimana dia menerima tentang peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW, meyakini akan Mi'raj Rasulullah SAW, perkhabaran yang mana diceritakan oleh Nabi, kebanyakan orang tidak percaya. Dan dengan itu banyak yang keluar dari Islam, banyak yang kufur kerana perkara yang mustahil. Sudah tadi perkara yang mustahil sebab dikatakan perkara mustahil sebab masa itu mana ada roket, mana ada jet dan sebagainya. Rasulullah sampai ke Baitul Muqaddas dengan satu dan Mi'raj juga dan dikatakan Isra' ialah perjalanan Nabi di
waktu malam dan Mi'raj adalah peningkatan Nabi naik ke langit sampai ke langit ke Al-Muntaha dan sebagainya. Jadi itu keutamaan Nabi SAW. Maka Abu Bakar yakini segala apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan di waktu itu banyak orang yang tidak percaya akan kata-kata Nabi SAW. Dan kata jamaah daripada ulama yang terlebih daripada mereka itu, Imam Abu Hanifah itu Nu'man bin Sabit, bahawasanya imannya tiada bertambah dan tiada kurang, kerana bahawasanya ia namakan nama bagi tasdik yang sampai sehingga jilid dan silhan mengikuti dan ini tiada tidur. Betul. Tasawur. Tatawur. Ini kira tasawur. Tulisan dia kat sini. Tatawur padanya bertambah dan kurang, dan dibahas orang padanya dengan bahawa tasdik, yang benarkan beberapa pendapat bagi tasdik orang yang nakli, yang tiada sempurna tasdik orang yang mengetahui dengan dalil, dan tasdik orang yang mengetahui dengan dalil tiada seperti tasdik orang yang muraqabah, dan tiada tasdik muraqabah seperti tiada tasdik orang yang musyahadah, dan tiada tasdik orang yang musyahadah seperti tiada tasdik orang yang tiada memandang mereka akan Allah SWT. Jadi ini dah maknanya membuka, tuan pengarang telah membuka cerita yang ini bermakna diambil contoh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah murid kepada Imam Ja'far Shadiq. Murid Imam Ja'far Shadiq. Jadi kata Imam Abu Hanifah ini kealimannya luar biasa dan kefahamannya luar biasa, dan dia menggabungkan ilmu akal dengan ilmu syarak, maknanya ilmu mantik dan sebagainya. Jadi beliau banyak kadang-kadang membahaskan perkara-perkara dengan orang-orang yang suka bertengkar tentang agama dengan menggunakan akal-akal mereka. Jadi seperti berbahas dengan orang etis, berbahas dengan orang yang tak ada agama. Boleh datang seorang yang tak ada agama kepada Sayyidina Imam Abu Hanifah, jadi kamu menyembah Allah, menyembah Tuhan, tapi kamu tak lihat, kamu tak dapat pegang, kamu tak dapat pandang, kan bodoh, kata dia. Kata orang etis itu kepada Abu Hanifah. Kamu tak dapat pegang, tak dapat pandang, kamu tak dapat lihat. Ini bagaimana kamu menyembah yang sesuatu yang kamu tak lihat? Apa dia oleh Imam Abu Hanifah? Kamu punya akal. Kamu punya akal. Kalau tak ada akal, bermakna kamu gila. Kamu punya akal? Akal. Kalau tak ada akal, maknanya kamu serupa dengan binatang ataupun orang gila. Kamu punya akal. Kamu nampak akal kamu? Kamu boleh pegang akal kamu? Tapi kamu merasai akal. Kamu boleh menggunakan akal. Sedangkan akal itu boleh kamu pegang. Kalau kamu lihat, lihat, otak dibelah, ada akal dalam tu. Otak dia sama dengan otak kita dibelah sama. Tapi otak macam tak berakal. Otak mana? Jadi mana akal duduk? Dalam roh. Akal diberi oleh Allah Ta'ala juga. Tak diketahui. Dan akal itu rahsia Allah. Sebab Allah menjadikan semula bila Nur Muhammad menjadikan, maka Allah menjadikan akal dan kalam. Akal dan kalam. Nur Muhammad kemudian akal dan kalam. Kerana akal ini apa? Akal ini tempat berfikir, dan kalam itu tempat perpindahan tulisan-tulisan. Jadi kalau tidak ada kalam, maka kita tidak dapat pelajaran yang ditulis oleh ulama di kalam ini. Jadi ini dia. Jadi Imam Abu Hanifah membahaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mantik ataupun ilmu-ilmu yang menggunakan akal-akal mereka itu, bersesuaian dengan fikiran-fikiran mereka itu. Jadi ini dia Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini apabila mati, dia yang belajar dengan dia adalah Sayyidina Khidir alaihissalam.
Mana Sayyidina Khadir selalu datang di kuburan Sayyidina Abu Hanifah dan belajar ilmu dengan Sayyidina Hanifah di dekat kuburannya. Jadi kita fikirkan baik-baik. Dan kita orang ada bom, ada ini. Jadi itulah tabaruk yang kita katakan. Jadi ini kemudian pengalaman yang tidak kurang kerana bahawa ini namakan bagi tertib yang sampai sehingga jazam dan id'an mengikut dan ini tiada tatatur padanya bertambah dan kurang dan dibahas orang padanya dan bahawa tertib itu berapa martabat. Jadi bagi para ulama seseorang yang dengan padanya tertib yang berapa martabat, maka orang yang benar itu ada beberapa martabat. Pada kedudukan orang yang benar atau yang tinggi insya-Allah ada beberapa martabat. Pertama, tasbih orang yang taklid jadi seperti tasbih orang yang mengetahui. Orang yang taklid, takyah, ambil-ambil je, kutip-kutip, membenarkan perkara itu dengan kutip-kutip daripada apa yang orang cakap berbanding dengan orang yang mengetahui, yakni belajar, yang mengetahui dengan dalil. Jadi dia ini mendengar tapi tak belajar, cuma petik je. Mengutip kata orang. Tak mau belajar tapi dengar kutip. Jadi macam ambil modal. Begitulah. Jadi tapi dia membenarkan ucapan apa yang dia kata. Benar Islam maknanya, tapi imannya takyah. Jadi imannya seperti ini berbahaya. Dan seperti orang yang tadi seperti dia orang mengetahui dengan dalil yang pasti berbeza dengan orang yang mengetahui dengan dalil-dalilnya. Berbeza orang yang belajar dengan mengetahui dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Dan orang yang mengetahui dengan dalil yang tidak jadi seperti orang-orang yang muraqabah. Orang-orang yang punya dalil. Orang-orang ini belajar punya dalil. Oh, kalau buat begini dalilnya, ada alam ini semua ada dalilnya. Dan belajar itu ada dalilnya. Tapi tak sama dengan orang muraqabah. Orang muraqabah bagaimana? Orang ini ada dalil, ada ini, tapi masih buat maksiat. Tahu sembahyang itu wajib, tahu dengan dalil apa Al-Quran bacakan waktu zakat, waktu salawat, tahu dengan dalilnya, mengetahui, tapi masih melakukan maksiat. Sedangkan yang ini muraqabah. Jadi orang yang muraqabah tak sama dengan orang yang kalau orang muraqabah ini kerana telah belajar dan telah mengamal ilmu. Muraqabah ini bermakna apa? Muraqabah itu bermakna mengetahui Tuhan itu melihat akan dia. Jadi bila mengetahui Allah melihat akan dia nak bermaksiat. Dia akan berbuat maksiat. Jadi muraqabah tasdik orang yang muraqabah, tapi orang yang muraqabah tadi di mana orang-orang yang mengetahui yang belajar. Seperti kita belajar, masih melakukan maksiat. Jadi orang yang muraqabah ini telah meninggalkan maksiat. Maksudnya kerana mengetahui tiap-tiap perbuatan dilihat oleh Allah SWT. Kemudian orang yang muraqabah itu muraqabahnya saya disebut orang yang musyahadah. Orang yang muraqabah ini maknanya dia yakin dan tahu Allah melihat, tapi tidak merasakan penglihatan itu. Hatinya, basirahnya belum terbuka hijabnya. Tak sama dengan orang muraqabah. Kerana basirah orang buta terbuka hijabnya nampak. Penyaksian itu nampak. Ada yang kata, ini yang kita katakan ucapan yang benar, kalimah la ilaha illallah yang dikatakan aku naisati dari Tuhan dan semua melainkan Allah, dan aku naisati bahawa Muhammad Rasulullah. Inilah musyahadah, penyaksian. Maka dapat menyaksikan, melihatkan apa-apa tanda-tanda keusaran Allah ataupun tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka itu sampai bertambah iman mereka. Dan benar orang yang musyahadah dan seperti orang yang tiada memandang mereka Allah. Jadi orang yang telah sampai kepada penyaksian melihat yang baik-baik. Kerana ada yang dia berikan Allah, orang yang melihat yang pada yang baik-baik. Tapi tidak sama dengan orang yang mengatakan bahawa segala yang ada ini adalah jadi yang dilihat melainkan Allah. Bagaimana yang dikatakan oleh Habib Aslam Al-Bahar dalam wiridnya, La ilaha illallah, la ma'bud illallah.
La ilaha illallah la maqsud ilallah. La ilaha illallah la mawjud ilallah. La ilaha illallah la mashhud ilallah. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu karim minni. Jadi ini zikir-zikir ma'iyah, dikatakan zikir-zikir ma'iyah yang diamalkan oleh para Rasulullah yang dinyatakan, yang dibawakan oleh Habib Hasan Al-Bahar. Jadi zikir ini buat peningkatan amal-amal kita supaya mudah meningkat amal-amalnya. Zikir ini maknanya tidak. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Jadi Tuhan dengan la ilaha illallah, la ma'bud, tidak aku sembah melainkan yang satu, ini Allah. La ilaha illallah, la maqsud ilallah. Aku tidak berhajat yang lain selain dari Allah. La ilaha illallah, la mashhud ilallah. La ilaha illallah, la mawjud ilallah. Tidak ada yang aku melihat yang lain. Apa yang ada di bumi ini melainkan aku melihat kebesaran Allah Subhanahu. Apa yang dilihat dia kembali kepada Allah. Apa yang dilihat dia kembali kepada Allah. La ilaha illallah, la mashhud ilallah. Dan aku melihat dan aku tidak la ilaha la masyhud, dan aku tidak menyaksikan yang lain, menyaksikan hanyalah kepada Allah Subhanahu taala. Penyaksian itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka itu yang dikatakan tunjukkan kepada mereka itu dah sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka telah berjalan dengan mujahadah dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan itu bagaimana? Maka itu yang kita katakan dahulu, untuk benar-benar harus membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran najis dan maksiat. Kotoran najis, dan kemudian untuk mendapatkan itu perlu satu daripada sifat-sifat kita yang sifat-sifat yang benar. Benar membenarkan bagaimana kita melakukan baik, dan juga untuk mendapatkan itu menjalankan yang pertama muamalah. Nabi Sallallahu. Pertama muamalah, kedua mujahadah, ketiga mukasyafah, dan keempat musyahadah. Jadi maknanya yang pertama adalah kamu muamalat. Muamalat ini ialah amalan seharian dalam tugas, dalam cari rezeki, dalam penghidupan, pergaulan. Tidak ada pembohongan, tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kezaliman, tidak ada hasrat, tidak ada dengki dan sebagainya. Ini muamalah. Ini muamalahnya. Okay? Jika berjaya kamu kawal dirimu dengan muamalah ini, waktu kamu taklah berjuang dengan musyahadah. Ini melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dikatakan oleh ulama seperti seekor kuda yang liar. Kuda yang liar. Jadi untuk menjinakkan kuda itu perlu ditonggang. Maka nafsu ini kita tonggang. Bukan nafsu yang menonggang kita, tapi kita menonggang nafsu, membetulkan nafsu. Kalau kita ditonggang nafsu, hancur. Tapi kita menonggang nafsu itu, kita menarik. Jadi seperti kita menonggang kuda, kuda itu kita tarik sampai kuda itu yang lihat tadi menjadi jinak. Begitulah nafsu ini diikhtiarkan, diusahakan sampai jadi jinak dan tunduk kepada ajakan ataupun tunduk kepada khayalan-khayalan, bisikan-bisikan nafsu syahwat dan sebagainya. Ayat ini tunduk kepada seperti kuda tadi, yang biar tadi dijinakkan. Apabila nafsu sudah jinak, maka apabila kuda telah jinak, maka senang ditonggang bawa. Bila dah jinak, kita senang menonggangnya. Orang pun nak tumpang naik kuda tu pun senang. Pasal kuda tak liar lagi. Jadi begitulah iman sesuatu apabila dia telah sampai ke hadrat Allah SWT, telah mengawal hawa nafsunya, maka mendapat rahmat mereka itu dengan Allah SWT, kita akan rasa Allah, maka mereka manusia boleh menumpang keberkahannya. Manusia boleh dapat menumpang keberkahanan. Jadi inilah dia. Jadi maknanya mereka itu memperbaiki, menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain, memanfaat kepada diri sendiri dan memanfaat kepada orang lain. Jadi itu dia. Jadi Imam Abu Hanifah begitulah kedudukannya tadi, melawan hawa nafsunya dan sebagainya, maka sampailah dia kepada kedudukan dia orang-orang yang
tidak melihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muktamad bahawasanya iman itu tasdik pada hati jiwa, dan bahawasanya mengucap dua kalimat syahadat itu syarat bagi melakukan hukum dunia jiwa. Seperti jika mati, ia dimandikan dan dikafankan dan disembahyangkan dan ditanamkan. Maknanya syarat mengucap dua kalimat syahadat itu syarat zahir. Maknanya membuktikan dia itu Islam. Dia buktikan dia itu beriman dengan Allah. Jadi bila membuktikan dia Islam beriman, maka apabila matinya, maka wajiblah kita memandikannya, kemudian mengkafankannya, menyembahyangkannya dan menanamkannya. Empat bagi orang-orang yang mati seperti biasa. Bagi yang syahid fisabilillah, tak ada bagi itu mandi dengan pakaian mereka yang berdarah atau sebagainya. Itulah dia mereka dikafankan begitu dan disembahyangkan dan ditanamkan. Tak ada mandi lagi. Syahid fisabilillah tak ada mandi. Yang mandi seperti kita ini, yang mati seperti biasa. Jadi itu maknanya syahid yang berbeza. Maknanya mereka telah mendapat satu darjat yang berbeza dengan orang yang mandi, yang dimandikan, yang dikafankan, yang disembahyangkan dan ditanamkan. Mereka itu terlepas daripada dimandikan. Ini maknanya mereka ini lebih duduk lebih tinggi daripada tingkatan orang yang dimandikan. Kerana syahid fisabilillah, syahid yang berjuang kalau jalan Allah, bukan syahid kerana syahid ini banyak, syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi syahid fisabilillah ini adalah syahid akhirat. Bukan hukum dunia. Dia menafsirkan bahawa dia itu orang Islam dan dia makin dikafankan dan diberikan dan ditanamkan pada umur orang Islam, dan bahawa sahaja iman itu bertambah dan kurang, dan bahawa sahaja segala amal dan taat syarat bagi kamalil iman. Maksudnya syarat bagi kesempurnaan iman. Tambah atau kurang iman itulah yang menunjukkan bagaimana amalan hamba itu, dan itulah menunjukkan syarat-syarat bagi kesempurnaan iman mereka. Apakah iman mereka makin bertambah dari sehari, atau mereka itu mungkin kurang dari sehari ke sehari. Jadi untuk ini periksa diri sendiri, perhatikan diri sendiri. Adakah amal kita, kebaikan kita atau amal yang baik kita ini melebihi dari amal-amal yang maksiat dan sebagainya. Maka itulah yang kita katakan, lihat pada diri kita sendiri. Jadi jangan menjeling pada orang dahulu, jeling pada diri kita. Apa yang kita telah amalkan, apa yang kita telah buat dan sebagainya. Dikurangkan bahawa segala amal ta'at dan bagi kamal iman itu untuk mendapat kesempurnaan iman itu yang perlu diperhatikan kepada kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya iman itu 3 bahagian. Pertama dan kurang iman itu segala amat daripada manusia dan jin. Jadi maknanya jin dan manusia iman mereka boleh hari-hari bertambah dan boleh hari-hari berkurang. Boleh hari-hari bertambah dan boleh hari-hari berkurang. Dan kemudian dari bertambah dan berkurang, iaitu iman malaikat atas masyhurnya. Jadi maknanya malaikat tiada tambah dan tiada berkurang imannya. Kenapa? Malaikat itu manusia yang diciptakan Allah melakukan ketaatan. Kalau sujud. Jadi tak ada. Yang rokok. Jadi bermakna dia tak ada buat kerja lain. Jadi maknanya tiada bertambah dan tiada berkurang. Kerana ketaatan dia di situ. Kalau sujud dia tak ada bikin yang tidak. Yang sujud tak ada bikin rokok, tak ada. Yang sujud makan benda yang diikuti oleh Awis Al-Qarani. Imam Musyar Al-Qarani, apabila malaikat di langit malam itu sujud, beliau suatu malam sujud kepada Allah Ta'ala. Apabila diketahui di langit malaikat rokok kepada Allah Ta'ala, beliau juga rokok terus kepada Allah Ta'ala. Ini Imam Awis Al-Qarani. Jadi beginilah keadaan mereka. Jadi malaikat iman dia tidak bertambah dan tidak kurang. Manusia ada bertambah dan ada kurang. Jadi ada 2 bahagian. Kemudian ketiga, bertambah dan tiada kurang iman
bertambah dan tiada kurang iman. Yang dia balik iman para Nabi-Nabi. Iman para Nabi-Nabi. Iman mereka sehari demi sehari makin bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita lihat sekarang iman kita di mana. Iman kita di mana. Adakah iman kita bertambah atau berkurang, atau tak kurang tak bertambah, mendata saja. Dan kemudian adakah iman kita bertambah kebaikannya setiap hari. Jadi ini kita perhatikan, mengenal diri kita, muhasabah diri kita, melihat diri kita bagaimana iman kita. Jadi maka itu kita catatkan hari ini apa yang kita lakukan, dosa, maksiat, apa yang kita lakukan. Yang kita buat diri kita, ini dia. Ini diri tulis, bisa siapa, nak jumpa siapa. Dia tulis, itu diri. Ini diri kita nak jumpa Allah. Buat diri kita nak jumpa Allah. Bila nak jumpa Allah, buat persiapan. Bila buat persiapan, jaga dengan hati-hati. Dengan hati-hati amalan-amalan kita supaya tidak rosak. Apalagi bulan Rajab ini adalah bulan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kata istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambah oleh semua ulama akan bahagi yang keempat, iaitu kurang dan jadi bertambah, iaitu iman segala orang fasik. Itulah ditambah oleh ulama. Yang tadi berkurang dan tadi bertambah adalah iman orang fasik. Orang fasik, kamu ada fasik? Kamu ada fasik? Tahu salah tadi buat. Ya? Tahu salah tadi buat. Fasik ini maknanya mengekalkan dosa kecil. Itu nama fasik. Kalau buat dosa besar, itu namanya kufur. Fasik ini mengekalkan dosa kecil. Tapi bila dah mengekalkan dosa kecil, kalau tidak bertobat, kita seperti menjadi kufur. Itu ini. Maka fasik ini, maka sebab itulah ulama menjaga. Menjaga seperti apa? Menjaga supaya jangan jadi kepada mereka iman yang dalam salat fasik. Pertama. Yang kedua, jadikan mereka menjaga diri mereka supaya jangan yang menjadi saksi nikah itu orang yang fasik. Kerana bila orang fasik menjadi saksi nikah, itu yang kadang-kadang nikah rosak. Kita ambil mudah. Contoh, fasik orang yang bagi lelaki mengekalkan pakai emas. Mengekalkan pakai emas. Lelaki haram pakai emas. Kerana emas itu adalah hak milik orang perempuan. Jadi, itu dia. Maksudnya, perbuatan-perbuatan lelaki yang tidak menyerupai wanita begitu juga. Jadi fasik. Jadi, perbuatan-perbuatan fasik ini harus dihindarkan. Jadi supaya kita tidak, iman kita tidak. Jadi bila menekankan fasik, itu yang menyebabkan ditakuti. Kerana itu dosa kecil yang kita berbuat. Jadi ulama mengambil istighfar, maknanya orang yang fasik tidak akan sampai imam mazhab Hanafiyah atau imam Hanafi atau Hambali kata saya. Mereka itu mencari orang yang nak saksi nikah pula mesti ada janggut. Tak ada janggut tak boleh saksi. Kerana menitikkan berjanggut. Janggut itu sunnah Nabi. Jadi itu dia. Ini sama. Jadi itu yang perbahasan tadi. Kemudian dan waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisbat wa nisbu mithil sabri wa nisbu mithil syukri. Dan Nabi SAW bersabda, bermula iman itu dua bahagian. Seperti satu daripadanya sabar, iaitu sabar atas bala dan daripada segala yang ditegah, dan satu lagi pada syukur, iaitu akan segala nikmat yang mengerjakan segala taat. Dan barang siapa bersifat dengan kedua, sempurnalah iman mereka itu. Maknanya di sini sabar. Iman itu nisbatu sabar. Nisbatu pada nisbu sabar. Maknanya sabar. Dan sabar itu nisbu dengan iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Jadi orang yang beriman mesti ada sifat sabar. Tapi sabar kena tengok. Jangan sabar itu salah menjadikan daya.
Dia salah gunakan kesabaran itu menjadikan kita dayus. Yadkhulul jannah. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Bagaimana yang dikatakan sabar dan dikatakan dayus? Ini dia, sabar. Isteri kita berbuat maksiat, tak pernah sayang, sabar. Sayang, isteri ini sabar. Berbuat maksiat, kita diamkan, sabar. Dia buat apa pun kita sabar. Ini bukan sabar, ini laki-laki yang dayus. Al-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Kerana membiarkan maksiat, isteri buat maksiat, anak buat maksiat, rela, tak apa, ini tak kisah air. Nak buat macam mana zaman sekarang, apa nak jadi ini, hukum takdir kata dia. Takdir yang macam mana? Ini kita bincangkan, ini kita bincangkan. Jadi jangan, berlaku ni takdir. Berlaku takdir itu mesti ada sebab, sesuatu sebab yang datangkan takdir. Itu dia. Jadi di sini maka sabar itu penting. Sabar. Ada sabar itu maknanya bagi ulama dia membahagikan sabar itu kepada 3 bahagian. Sabar ala ta'at. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar ala maksiat. Sabar apabila daripada melakukan maksiat. Dan 3, sabar ala balak. Sabar atas balak-balak yang diberikan oleh Ta'ala. Jadi sabar yang paling mana yang tinggi sekali? Bagi ulama mengatakan sabar yang Ta'ala ta'at, mana sabar dalam melakukan ketaatan. Bagi yang ada mengatakan sabar ala maksiat. Maksudnya mengawal diri daripada melakukan sabar. Lihat, kamu sedikit kepada maksiat tapi sabar. Sabar tidak melakukan kemaksiatan. Ini dia. Jadi sabar itu pada 3 bahagian. Kemudian begitu juga dengan syukur yang dibincangkan tadi. Syukur itu adalah sebahagian juga daripada iman. Dan bagian-bagian iman maknanya mengerjakan taat dan sunat. Kemudian maka sifat itu dan bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Jadi bagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azaban lasyadid. Jadi maknanya tadi kamu bersyukur dengan Allah, apa yang Allah berikan pada nikmatmu, maka kamu lakukan kebaikan. Kebaikan itu kamu bersyukur. Dan apabila kamu bersyukur, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kamu. Jika kamu kubur, bahawa seksaan Allah itu amat pedih. Jadi syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sabar dan syukur ini berganding. Sabar, bagaimana sabar kepada tidak melakukan taat dan tidak melakukan maksiat juga. Dan sabar dalam melakukan ibadah. Syukur apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Walaupun dia senang, walaupun dia susah, walaupun dia iman atau ibadah dia banyak, tapi waktu dia dalam keadaan susah, sakit dan sebagainya. Jadi itu dia bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan amal ibadah tapi dia sakit, dia tidak mengeluh, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada sabar dan syukur, maka ditambah oleh ulama dia mendapatkan satu magam lagi. Apa magamnya? Apa magamnya? Ya? Redha. Apabila seorang itu bersyukur dan bersabar, maka Allah membukakan magam redha kepada dia. Maka dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang nak dicari. Yang kita beramal ini untuk mendapatkan satu keredaan Allah atau satu pandangan yang Allah pandang kepada dengan redha dan senang sekali saja. Sekali seumur hidup kita, Allah memandang kita dengan keadaan redha-Nya. Allah mencukupi seluruh hidup kita dengan sekali pandangan. Kalau Allah memandang kita setiap hari dengan pandangan redha, bagaimana? Nikmat yang paling besar. Seumur hidup sekali saja Allah pandang kita dengan pandangan redha sudah mencukupi. Jadi ini yang dikatakan tadi, untuk mencari keredaan Allah. Jadi untuk mencari keredaan Allah tadi, maka inilah yang dikatakan mesti ada sabar dan syukur. Bagaimana lagi tuan-tuan mengarang?
Waqala Nabi SAW, al-iman qaidul faski la yuftak mu'min. Dan Nabi SAW, iman itu ikatan, membunuh, seperti menegah daripada membunuh, dan tiada membunuh orang mukmin yang kamil imannya. Jadi maknanya iman itu seperti ikatan yang membunuh, artinya menegah dari membunuh, maknanya menjaga diri daripada perbuatan membunuh. Maka tiada membunuh orang mukmin itu yang kafir. Jadi membunuh manusia ini, orang-orang Islam tidak membuat pekerjaan-pekerjaan kotor. Maknanya pembunuhan itu, bila mau melakukan pembunuhan itu salah satu dosa yang besar. Membunuh antara mukmin dan membunuh orang yang tidak dengan sebab-sebab yang boleh itu, jadi membunuh itu adalah satu yang besar. Jadi maknanya orang mukmin yang menjaga ikatan tidak membunuh, maknanya dia menjaga dari mengingatkan diri dia daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Mengelakkan dia, dan juga mereka juga mengingatkan diri mereka daripada dosa-dosa yang kecil. Bila menentang buat yang besar, tentu yang kecil dijaga. Kalau tak jaga yang kecil, akan melarat kepada yang besar. Alah kecil, melarat yang besar. Tapi kalau yang besar diperhatikan, maka yang kecil akan dijaga. Maka itu yang penting bagi kita. Kemudian kita ambil satu lagi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa khaffahu wa madahahu wa madah bisamahatil wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhlil wal jafa. Dan sabda Nabi SAW telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan iman itu dihiasi akan dia dengan pujian akan dia, dan kemurahan dan malu, dan menjadikan akan kufur dan dia dicela akan dia dengan bakhil dan durhaka. Jadi kat sini terbahagi lagi pada dua. Iman itu ialah sifat-sifat orang yang bermurah. Satu, bukan orang bahir. Bagaimana yang dikatakan oleh ulama, dikatakan al-bakhil aduwallah walau aliman. Bakhil itu musuh Allah walau mereka itu orang yang alim. Walau mereka itu orang alim, tapi musuh Allah. Al-bakhil aduwallah walau aliman. Jadi Allah benci dengan orang yang punya sifat bakhil. Nak keluar satu macam kereta api. Jadi ini orang apa kerja dia? Import, tak ada export. Import, tak ada export. Bila import tak ada export, parah atau tidak? Parah atau tidak? Contoh? Ya? Contoh yang paling senang pada diri sendiri. Makan tu import, keluar tu export. Cuba makan dia tak keluar bagaimana? Merah tak muka kau, kuning tak muka kau, 2 hari tak keluar merah muka. Ini penyakit orang yang import tak mau ekspor. Jadi itu dia. Jadi bakhil aduwullah. Sebab itulah. Ini contoh dia. Jadi bila bakhil itu mau membaratkan dirinya. Bagaimana yang terjadi pada satu orang yang cukup bakhil. Satu ayat yang diterangkan dalam satu asal, manusia ini cukup bakhil. Kemudian satu hari datang kepadanya orang miskin. Orang miskin minta makanan, dan kepada dia tak ada makanan di rumah. Tapi ketika itu dia menyapu di halaman rumahnya. Yang ada dia menyapu, tatkala dia halaman rumah itu satu keping roti kering. Roti yang disapu, roti kering itulah yang diambil, dia beri pada orang miskin tadi. Dia punya bakhilnya tadi, barang yang orang ambil yang potong tu yang disapu tu, itu yang dia beri pada orang miskin. Maka ambil, miskin tak ambil, makan roti itu. Malam dia bermimpi telah mati dia. Dan di dalam kuburnya telah datang azab. Datang azab.
tukar bola, datang macam-macam. Tetapi tiba-tiba dia tengok ada satu benda yang mengelakkan dia. Bila azab itu datang, ada satu benda yang menepiskan dia. Ada satu benda yang menopang dia. Di dalam kuburnya dia berfikir, apakah benda ini yang menghalang sebab adab yang akan turun dari benda yang sekecil ini menghalang. Diperhatikan, apakah benda itu? Apa benda itu yang diperhatikan tadi? Yang diperhatikan adalah sekeping roti yang diberi kepada orang miskin tadi. Yang diberi orang miskin tadi, itulah sekeping roti yang menjadi penghalang bagi dia diberi kena azab oleh Allah SWT di dalam kubur. Bila melihat begitu, bangkit dia dari tidurnya dan menangis dan bertaubat kepada Allah SWT dan langsung mengimpakkan sebahagian hartanya untuk Islam. Akhirnya dia sekeping roti dapat menahan azab Allah di dalam kuburnya. Bagaimana? Ini dia. Jadi al-bakhil aduwwullah. Apalagi bakhil di kalangan keluarga sendiri, daripada kalangan orang-orang yang memerlukan akan bantuannya. Kemudian juga malu nilai yang paling berat sekali hari ini. Al-haya' minal iman. Al-haya' minal iman. Matu itu adalah sebagai asalnya minal iman. Malu itu, bila dah tak ada malu, terbuka segala aurat, terbuka segala kemaluan. Jadi apa yang ada hari ini? Kalau tak ada malu, maka percampuran pergaulan dia bebas. Kerana dah tak ada sifat malu. Malu itu kepada siapa? Malu itu kepada Allah. Kamu nak buat maksiat itu kotoran. Kotoran itu siapa yang tidak senang dengan kotoran? Allah tidak senang dengan kotoran. Rasulullah tidak senang dengan kotoran. Sebab apa? Setiap perbuatan yang kamu melakukan, Allah melihatnya dan perbuatan itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabaran itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penyakit yang habis akan bermulanya persoalan dunia ini apabila hilang penyakit malu. Terutama malu di kalangan wanita sendiri. Wanita apabila diangkat penyakit sifat malu pada dirinya, maka akan hancur. Bagaimana hari ini wanita tak segan-segan memakai profil di halayak ramai, membuka auratnya di halayak ramai, menjadi tontonan-tontonan para lelaki di halayak ramai. Maka ini sebab itu apabila Nabi SAW melihat yang paling banyak disiksa oleh Allah Ta'ala adalah dari kalangan wanita. Dan kuburan wanita itu lebih bawah sedikit dalamnya daripada kuburan lelaki. Kerana sifat apabila wanita menghilangkan sifat malunya, maka orang lelaki pun tak ada maruah. Tapi bila wanita menjaga dirinya dengan sifat malu, sifat kebaikannya, sifat sempurna dirinya, maka orang lelaki dia akan. Hari ini kalau wanita dah buka kemaluan, dah buka malu, apa lagi lelaki nak malu? Lelaki tak ada malu. Inilah akhir zaman yang berlaku. Kerana sifat-sifat yang dibawa untuk menghilangkan rasa malu itu adalah sifat-sifat Yahudinya dan Nasrani. Ya. Jadi orang Islam terikut. Islam terikut. Berlakon filem laki-laki wanita, isteri orang dipegang. Wanita tak rasa malu, walaupun isteri orang dipeluk dalam filem. Ini kenapa jadinya? Haram atau tidak? Haram. Tapi wanita telah meninggalkan sifat malu. Bila hilang sifat malu, apa yang ada? Nah, ini yang akan terjadi semua perkara-perkara yang buruk yang menyebabkan musibah. Apabila berlaku musibah, turun balat. Jadi inilah jadi itulah sebab
wanita ini dipelihara oleh Nabi SAW, diangkat oleh Nabi SAW, dimuliakan oleh Nabi SAW. Dari zaman jahiliyah wanita-wanita ini ditanam hidup anak-anak perempuan yang dilahirkan ditanam hidup. Siapa yang mengangkat darjah wanita? Siapa yang mengangkat martabat wanita? Kalau bukan Nabi SAW. Nabi mengangkat darjah wanita, memberi kemuliaan kepada wanita. Jadi jangan sampai wanita yang telah diangkat darjahnya lebih kemuliaan dari Allah menyalahgunakan apa yang diberikan oleh Nabi SAW, apa yang telah dilakukan oleh Allah, menyelamatkan mereka pada mati dibunuh, kemudian menyelamatkan mereka menjadi kepuasan pada nafsu laki yang puas. Zaman Fir'aun, bagaimana wanita dipergunakan untuk bebas dengan hawa nafsu. Inilah keadaannya. Jadi hari ini wanita merasa gembira dengan itu. Hari ini bahkan banyak wanita yang merasa bangga dengan itu. Kenapa tak banyak yang gitu jumpa? Tuan, kenapa tak kahwin? Alah, nak kahwin susah dengan anak. Gaji saya besar, payah nak kahwin, susah dengan anak. Baik, saya enjoy, senang, tak ada apa gabungan. Betul atau tidak sekarang? Tak. Akhir rela dirinya melakukan maksiat, tapi tak takut dengan maksiat itu. Karena seorang mereka punya kedudukan menjaga. Apakah jawatan itu menjamin mereka itu? Tak akan menjamin. Tak akan menjamin apa-apa jawatannya. Jawatan kamu itu, kedudukan kamu itu tidak akan menjamin kamu untuk bersyukur Allah SWT kalau kamu bermaksiat. Hari ini wanita tak takut dengan maksiat, tak takut, mudah diajak oleh kaum lelaki, mudah diperdaya, mudah diingin dan sebagainya. Bagaimana kita hari ini? Maka sebab itulah Nabi salut dan wanita itu dengan kemuliaan. Dan sebab itu Nabi mengatakan lagi, jika kamu punya tiga orang anak, kata Nabi, jika kamu punya 3 orang anak perempuan dan kamu kahwinkan anak itu, maka kamu selamat daripada api neraka. Kamu jaga dengan baik, didik, dan dalam kamu kahwinkan anak-anak kamu itu, kamu selamat dengan neraka. Bertanya pada sahabat, ya Rasulullah, itu 3. Saya ada anak 2, macam mana? Sama juga kata Nabi SAW. Yang seorang kata, ya Rasulullah, itu anak 2, saya ada anak 1, macam mana? Sama juga. Jadi bermakna yang bagi ayah, seorang ayah, apabila anaknya telah dewasa dan dah dipimpin dengan ajaran agama yang baik, dipinang oleh lelaki yang maknanya yang layak untuk dinikahkan, lepaskan. Hari ini bapa tanya dia, apa lelaki waktu kau, pendapatan berapa sebulan, berapa banyak anak hantar. Itu rezeki jaminan mereka atau jaminan Allah? Kalau tahu rezeki jaminan Allah, yang berharta pun akan hancur, yang berharta pun, yang kaya pun akan bangkrut. Jadi rezeki ini dari Allah SWT. Cuma yang kamu pegangkan ialah yang Nabi katakan, yang dinasihatkan, yang penting dalam agama. Penting dalam agama. Jadi cari wanita yang beragama. Dan begitu juga anak-anak kita, lelaki apa perempuan, kita carikan dulu mereka dengan orang-orang yang beragama. Jadi ini dia. Agama itu insya Allah akan menyelamatkan. Tapi jangan salah agama, banyak lagi salah agama. Macam-macam agama lagi. Macam-macam mazhab, Wahabiyah, Syiahiyah, macam-macam lagi. Jadi kena pilih yang baik, jangan salah pilih. Sampai sini dulu, insya-Allah kita sambungkan lagi untuk akan datang. Dan kita sambung sikit lagi berkenaan dengan kita dari Arus. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi dzikrihi wa akhirah. Tentang su'ul khatimah. Su'ul khatimah sangat berbahaya kerana akan menutup amal manusia ketika mati. Jadi apabila orang yang matinya dalam su'ul khatimah, bermakna orang itu boleh dikatakan adalah penghuni ahli neraka. Ini sebab itu kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, aku tidak melihat seseorang itu dengan keramahnya, aku tidak melihat seseorang itu dengan ilmunya, aku tidak melihat seseorang itu dengan kealimannya, tapi aku melihat seseorang itu apabila matinya. Adakah matinya dalam su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ada tak orang lain mati dalam su'ul khatimah? Ada. Yang fasik yang ini ada. Yang ngajar ada mati dalam su'ul khatimah. Ini bukan kealimannya, bukan ilmunya kata Habib Ali. InsyaAllah kalau ilmu yang berkat membawa kepada husnul khatimah. Tetapi kalau ilmu yang tak berkat, amalan yang tak berkat, bahkan ilmu itu diperselewengkan, maka matinya dalam su'ul khatimah. Ini yang kita lihat. Maka dekatilah mereka-mereka, para alim ulama, dekatilah mereka-mereka yang dekat dengan mereka-mereka yang membawa kamu ke jalan husnul khatimah. Kerana itu maka kita mencari para soleh orang alim yang mendidik jiwa kita supaya kita mati dalam kebenaran, mati dalam husnul khatimah. Mohon selalu kepada Allah. Kenapa? Bila su'ul khatimah, lidah telah penuh untuk ikrar dengan Allah SWT, mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah. Sebab sekarang kita boleh mengucap la ilaha illallah. Orang alim pun la ilaha illallah. Tapi waktu sakaratul maut, la apa belum tak. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kerana apa? Kerana lidah yang mengucap ini sebenarnya bukan dengan keikhlasan, bukan dengan billahi ta'ala, tetapi adalah sebagai penipuan kepada manusia. Kenapa? Mengucapnya kerana nak pengaruh, mengucapnya kerana nak kuasa, mengucapnya kerana nak sesuatu dengan manusia, bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir ini bukan untuk dapatkan sesuatu. Oh, saya berzikir untuk dapat ini, untuk dapat wahyu, untuk dapat ilmu, untuk dapat tidak. Tidak. Bermakna kalau kamu zikir semata-mata untuk tak mendapatkan sesuatu, kamu telah memerintah Allah Subhanahu. Saya baca zikir 5,000 nak dapat ini, saya baca zikir 2,000 nak dapat ini, saya baca zikir 1,000 nak kebal. Memang bebalah. Sebab bukan yang kamu cari, bukan itu. Sebab itu hati-hati dalam zikrullah ini. Saya bukakan cerita ini. Hati-hati dalam zikrullah. Ada orang yang berzikir, yang betul Allah berikan nikmat, Allah berikan pandangan, Allah berikan hijab, terbuka hijabnya. Tapi terbuka hijab itu bukan sewenang-wenangnya untuk diceritakan kepada masyarakat atau orang ramai atau orang awam yang boleh menimbulkan fitnah. Ini kena faham. Sebab apabila diceritakan kepada khalayak ramai, kepada orang ramai, akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahsiaku dan aku itu saya. Jadi apabila hendak membuka suatu rahsia, bukan di khalayak ramai, antara orang yang mengetahui dia, bukan dengan kita, maka zikirmu tadi yang kamu lihat, yang kamu pandang adalah berbekalkan kadang. Ini yang ditakuti. Tapi mungkin kamu tidak berbai'ah dengannya, tetapi kamu dibekal. Bagaimana yang terjadi kepada seorang murid? Seorang murid yang berzikir,
yang selalu menghadiri majlis ilmu gurunya. Satu masa murid ini hilang, tak hadir lagi ni. Namun akhirnya guru bertanya kepada muridnya, temannya, ya bulan, mana teman kamu bulan yang satu lagi ni? Tak ada tuan. Kenapa dia tak datang lagi? Dia tiap malam pergi syurga tuan. Dia tiap malam pergi syurga. Tuan tak boleh bawa dia pergi syurga. Dia belajar tiap malam pergi syurga. Mak apa nak belajar dengan tuan lagi? Wah, kata guru ini, kalau begitu aku pula datang nak belajar dengan dia. Nak pergi tengok ke syurga. Malam itu guru tu datang ke rumah anak muridnya. Wah, aku dengar kamu boleh bawa orang pergi ke syurga setiap kali kamu. Ya, bangga anak murid. Ya, setiap malam saya pergi syurga. Kalau begitu aku mau ikut boleh, kata guru ni. Boleh. Syaratnya kena tunggu jam 12 malam. Nak masuk syurga dia tunggu jam 12 malam. Syurga Allah itu tidak punya waktu. Faham kan baik-baik. Jadi, tunggu 12 malam. Sekejap lagi tengah malam datang suara. Wahai Fuad, bersedihlah kamu untuk aku terbangkan ke syurga. Dia rasa terbang dia. Wah, benda yang aneh-aneh, cantik. Wah, luar biasa. Wah, bertemu dengan ini, bertemu. Wah, yang luar biasa. Kata guru ini nikmat betul. Kata guru ini, sekejap lagi datang suara yang peringatkan. Sebentar lagi dekat nak subuh, cepat-cepat kamu bersiap untuk dikembalikan ke dunia. Kata guru ni, siapa nak balik dunia lagi? Dah masuk syurga, siapa nak keluar? Kata suara ini, kamu mesti cepat bersiap untuk dikembalikan ke dunia. Kata muridnya cakap, guru jangan dengar lagi, bersiap, kita bersedia sekarang untuk dikembalikan ke dunia. Kata guru tu, aku tak nak. Aku dah masuk syurga, siapa nak keluar lagi? Bodoh lah guru itu. Kata suara itu, kalau fikir kamu tak akan terima akibatnya, maka dihilangkan. Bagaimana mereka berada? Dekat dengan lubang najis, lubang tandas. Itulah syurga mereka sebenarnya. Ditipu oleh siapa? Jin. Yang tadi zikir mereka itu yang konon-konon dapat segala-galanya. Itu yang orang kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat makhluk penipuan. Jadi jangan sampai kita tersalah dengan mereka itu, tertipu dengan apa yang dibawa olehnya. Maka seorang yang alim, seorang yang sampai kepada derajat Allah, seorang yang mempunyai makrifat tak akan buka makrifat itu sewenang-wenangnya. Bagaimana cukup dengan guru kami Al-Habib Ali bin Jabal Idrus. Dengan tawaduknya dan dengan akhlaknya. Pertama orang tanya, Habib setiap malam berjaga tak tidur. Nak cakap kerana dia beramal? Tidak. Kerana menunjukkan riya. Apa yang dia jawab? Ya betul, saya tak tidur malam. Sebab ada sebab, kata dia. Apa sebabnya? Sebab saya orang tua, malam selalu datang sakit. Bila sakit macam mana nak tidur? Alasannya tidak menunjukkan bahawa dirinya beramal. Akhlak di sini. Sama saya malam memang jago, saya berzikir. Dia bilang, saya orang tua, selalu sakit, jadi malam tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, saya beramal sikit-sikit. Saya, bila saya membacakan umpam, saya beramal. Dan saya tak boleh tidur. Padahal beliau itu berjaga malam. Tapi tidak mahu setiap malam saya berjaga. Ini. Yang kedua, Habib sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak, saya tak tahu apa-apa. Tetapi apabila Allah membukakan rahsianya, Allah nak menunjukkan kemuliaannya dan keramahnya, baru nampak. Tadi orang bertanya, Habib ketemu Rasulullah setiap hari. Tak ada. Siapa
Aku saja tak ada amal. Suatu masa datang suatu orang, Habib, tahun ini saya membawa Habib umrah di bulan Rabiul Awal dan kita akan maulud di Madinah sama para habaib di sana. Apa kata Habib Ali? Walau saya orang tua, saya sakit, saya tak nak menyusahkan orang. Nanti saya sakit, tuan nak beramal, tuan nak begini, bawa, tuan nak pergi atas susah, kamu nak menjaga saya. Jadi, Alhamdulillah, saya tak payah begini. Anak ini paksa Habib Ali. Paksa teman saya sendiri. Paksa dia, Habib. Dialah Rasulullah. Lihat, ketemu orang-orang alim hadir maulid di sana. Kata Habib, anak sakit, anak tak berdaya. Akhirnya dalam keadaan begitu datang tamu. Datang tamu berhenti dia. Tak tanya lagi teman ni pun tak tanya lagi dia. Setelah pulang, kamu ini anak tanya agak kasar sedikit. Pertanyaan itu mulai kasar. Apakah Habib tak ziarah Rasulullah? Mula tadi Habib kita ziarah Rasulullah. Habib tiga masa sekarang. Apakah Habib tidak mahu ke ziarah Rasulullah? Aku kata Habib, ya bulan setiap malam saya bertemu Rasulullah minal liyadhah. Ini terbuka bila sesuatu yang buruk. Jadi jangan gitu, oh saya lihat ini, saya nampak ini. Ini permainan. Karena setiap huruf daripada Al-Quran dari alif sampai ya ada khadamnya. Ada khadamnya. Jangan kita terpengaruh dengan khadam-khadam itu. Jadi membukakan kita melihat ini, melihat itu, melihat itu. Para mereka ini melihat dengan basirah, bukan dengan mata kasar. Bagaimana kata Sayyidina Umar kepada Uwais Al-Qarni? Ya, Uwais Al-Qarni, kamu tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kamu disabdakan oleh Rasulullah SAW dan seolah-olah kamu pernah bertemu dengannya. Nabi memberikan bayangan akan sifat-sifatmu. Tentu kamu pernah bertemu dengan Rasulullah. Maknanya Uwais memulakan cerita yang bulan engkau beruntung karena bertemu selalu dengan Rasulullah. Aku tidak. Aku tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Ya, kamu sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Aku tidak. Kata sekali. Tapi tak boleh elak kerana dua orang sahabat ni bijak, Umar dan Ali pintar. Bagaimana kamu melihat Rasulullah? Ini jawapan dia. Rasulullah, kamu dah tak boleh buat cerita bohong. Tak boleh buat cerita bohong. Kerana tiap-tiap awliya itu tidak ada pembohongan. Kalau orang buat pembohong itu namanya kadzab, bukan orang dalam golongan fasik. Jadi, bagaimana kamu melihat Rasulullah? Mula jadi dia datang Sayyidina Umar kepada Abu Sufyan ni, tuan ke Abu Sufyan ni, siapa nama saya Umar bin Ali. Tuan ke Abu Sufyan ni, beliau mengatakan hamba Allah. Saya hamba Allah. Ya benar, semua orang hamba Allah, kata Sayyidina Umar. Kata kami semua hamba Allah juga. Tapi siapakah nama yang diberi oleh orang tua tuan kepada saya? Jawapan ni tak boleh bohong. Kerana awliya tak menipu pembohongan, maka namanya Al-Qarni. Tempatnya di Al-Qarni ni. Jadi itu tadi bagaimana tuan melihat Rasulullah, maka berkata Al-Qarni, aku melihat Rasulullah kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Itulah yang aku melihat Rasulullah dengan keadaan basir. Jadi kita dia cakap ni, inilah keimanan kita di mana. Keimanan kita di mana. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW dapat melintasi Sidratul Muntaha, maka Jibril sendiri tidak boleh melewati Sidratul Muntaha. Jadi di situlah tidak ada kemustahilannya. Jadi kalau kita faham panjang, kita ambil sikit dia. Jadi ini berkenaan dengan kita. Jadi kita faham betul supaya pemahaman perjalanan kita, zikir-zikir kita
hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan akhirnya, cuma mengharapkan apa? Mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir itu syaratnya apa? Bukan berzikir itu syaratnya suka-suka. Tapi berzikir itu karena siap orang yang merindu seseorang itu mesti dia menyebut namanya selalu. Bila kamu rindu dengan Allah, bikin apa? Tentu kamu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebenarannya. Dizikir bukan apa? Bukan nak dapat sesuatu, nak cari sesuatu. Dan keramah, kemuliaan, keramah dan sebagainya itu hak Allah yang menentukan dan memberikan. Bukan kamu yang minta, bukan kamu yang menentukan. Sebab Allah dah menentukan, Allah yang berkuasa untuk itu. Bagaimana Allah menjadikan awliya dari kecil sudah jadi wali. Syekh Abdul Qadir Jalani daripada umur dalam susuan dah menunjukkan kewaliannya. Apa kewaliannya? Berpuasa. Berpuasa. Bila masuk Ramadan, orang tengok Syekh Abdul Qadir ni. Kenapa? Bila ibu ni nak menyusukannya, dia tolak. Kerana hari itu dah masuk satu Ramadan. Kita satu Ramadan, ya ke hari ni? Betul. Kita sapu dulu. Kerana hati kita tak cenderung. Itu dia. Inilah perbezaan kita. Kan? Kalau boleh Ramadan lambat lagi. Itu dia. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita rindu Ramadan dan rindu yang akan bulan Rajab yang minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahaskan sikit lagi nanti insyaAllah. Dan yang terakhir insyaAllah untuk surat ini akhirnya dah habis lagi baru anjuran kan, anjuran diri membiasakan diri berzikir kepada Allah SWT dan menaruh bagi hati. Betul? Okey, kita masuk sekarang. Jadi kita buat fikir, sekarang kita tak berzikir. Ghara radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani fi wa dunya wal akhirah. Nak yang kau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kau khususkan waktu yang tertentu dengan jumlah yang tertentu. Engkau boleh menggunakan tasbih untuk menempatkan hitungannya atau yang lain demi memudahkanmu. Ketahuilah bahawa zikir merupakan tiang tarekah, kunci menuju keyakinan, senjata bagi para hamba. Fahamkan betul-betul. Ketahuilah bahawa zikir merupakan tiang dalam tarekah, kunci dalam menuju keyakinan, senjata bagi para hamba. Allah Subhanahu Wa Taala memperintah kepada dia seperti yang dimaksud oleh Al-Arifillah. Jadi bagaimana tadi yang kata orang yang banyak berzikir dan sebagainya. Jadi ini berzikir kena hati-hati. Itu sebabnya Imam Ghazali menasihatkan kita apabila berzikir ada syarat-syarat berzikir. Dan berzikir itu pertama setelah berzikir berhenti menulu, setelah berwirid tadi menulu sebentar dalam 15 minit, jangan bangun, akan warid yang akan didapatkan. Jadi maknanya setelah berzikir duduk diam selama kurang-kurang 15 minit menunggu warid. Ini karunia yang akan diberikan oleh Allah SWT. Jika ada, jika tak ada, jangan kamu boleh dapat, cuma tak dapat lagi. Jadi kalau Allah nak memberikan kepada kamu, dia berzikir. Satu. Kedua, setelah berzikir yang banyak, hentikan dahulu, jangan minum air. Kerana apabila meminum air melemahkan zikir itu. Sebab zikir itu ghirrah. Zikir ini panas. Panas itu membakar. Jadi membakar bukan membakar kepala kita, tapi membakar nafsu kita, membakar kotoran kita supaya dibersihkan. Jadi zikir itu tadi membakar. Jadi orang salah berzikir itu yang jadi isim. Maka membakar tak kena tempat. Jadi terbakarlah kepala otaknya. Jadi zikir ini adalah zikir itu
itu orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Kata Imam Ghazali, lepas zikir jangan minum supaya biar terasa di hati ini, biar terasa di dada ini akan pembakaran ke atas gejolak hawa nafsu kita. Zikir biarkan ya. Jadi biar ada pembakaran tentang masalah. Jadi kalau tidak banyak berzikir, banyak bermaksiat jangan dia. Hari ini banyak berzikir tapi bermaksiat pun banyak. Jadi kena jaga. Okey, ini yang diingatkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi zikir itu. Kemudian zikir ini dikatakan oleh para ulama, zikir adalah al-wirid itu hizbullah. Al-wirid itu hizbullah. Wirid ini adalah hizbul Allah, benteng Allah. Jadi bila dah masuk benteng Allah, apa lagi yang kamu takut? Hari ini kamu berzikir. Bila berzikir, artinya kamu telah masuk dalam benteng-benteng Allah. Bagaimana dikatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-hazni, wa man dakhala al-hazni min al-azabi min al-azabi min al-azabi. Maksudnya barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dia telah masuk ke dalam bentengku. Dan apabila telah masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azabku. Jadi kalau orang yang berzikir, tujuan berzikir tadi apa? Perhatikan sekarang. Tujuan berzikir tadi apa? Ya? Ya? Mendekatkan diri, tapi tujuan berzikir itu apa? Ya? Akan nafsu dia. Tujuan berzikir dengan apa? Tujuan berzikir ini menampakkan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menyebut namanya selalu, bermakna bila menyebut nama selalu, kerana dekat dengan kamu. Bila dekat dengan kamu, maknanya kamu menampak keyakinan dirimu kepada Allah. Kamu dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, adakah kamu takut dengan manusia? Adakah kamu mengharapkan manusia? Tidak. Kamu tidak akan menakut kepada manusia. Kamu tidak akan bergantung kepada manusia. Kamu tidak akan menolak kepada berharap kepada. Sebenarnya kamu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada lagi kepada kepada manusia. Kerana kamu telah bergantung kepada Allah. Kamu telah meletakkan keyakinan kepada Allah. Apabila mengikut keyakinan kepada Allah, apakah kamu ragu-ragu dengan apa yang dibawa syariat Nabi SAW? Ragu atau tidak? Tak akan ragu. Tapi kalau ragu, bermakna keyakinan kita belum mantap. Masih was berarti sudurin nas. Ini hati kita masih ragu-ragu. Bila ragu-ragu, apa yang dikatakan menjadikan timbangan akal. Bila timbangan akal mengatakan begini, maka kamu yang berzikir tadi gejolaknya kepada hawa nafsu pada pertimbangan akal, maka kamu lebih mirip kepada akal dari apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Jika kamu zikir yang benar, maka jiwamu mengikuti apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ini semua berkaitan. Bagaimana saya bahaskan di khutbah. Berkaitan dengan khusyuk salat, berkaitan dengan akhlak, segala-galanya berkaitan. InsyaAllah kalau ada umur kita kupas bagaimana dalam salat, bagaimana dalam akhlak, bagaimana. Ini zikir ini berkaitan semuanya. Dengan zikir kepada Allah Ta'ala menunjukkan kamu orang yang punya akhlak. Mustahil orang yang berzikir tak punya akhlak. Kalau berzikir tanya makna zikirnya tiada
Saya dah tak ada apa-apa. Zikirnya seperti orang berpuasa. Apa orang berpuasa? Mendapat lapar dan dahaga. Tapi rahsia puasa tidak. Beginilah zikir. Beginilah zikir. Dia tidak, kamu tidak akan merasa apa-apa. Cuma kamu dapat sebagaimana Nabi katakan, orang yang berpuasa itu 4 orang, 100 orang itu, maka yang kamu dapat lapar dan dah. Begitu juga dengan zikir kamu. Walau zikir kamu mengatur orang, mengayuh orang, mencaci orang, kamu dapat apa? Zikirmu kosong. Tak ada apa. Sebab ini zikir kamu tentu punya akhlak, tak akan mencaci orang, tak akan menghina orang, tak akan membuat yang tidak baik. Ini zikir. Karena zikir itu menegah dari maksiat. Salat itu zikir. Salat itu zikir. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu juga zikir, mencegah kamu dari perbuatan munkar. Jadi kalau zikirmu itu berkesan, tentu akan mencegahmu dari perbuatan munkar. Jadi jika zikirmu tidak berkesan, maka kamu tidak akan munkar. Baca zikir, makan Rasulullah. Baca banyak zikir, baca banyak Quran, tapi menipu. Ada atau tidak? Ada. Jadi mana kesannya? Ini dia. InsyaAllah nanti minggu depan akan ada umur saya bahaskan insyaAllah. Biarlah sikit-sikit tentang awal ini saya digantung juga. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat keberkahan yang sedikit pada malam ini. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insyaAllah kalau mampu besok minggu depan kita cuba uraikan yang macam mana keadaan kita dalam berisolasi yang akan datang ini. Kita cuba uraikan yang termampu. Karena ini luas. Kita sendiri pun tak mampu untuk itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah SWT itulah yang termampu. Mudah-mudahan dengan kemampuan itu kita dapat bersama berkongsi dan kita kenal yang mustahaknya kita kenal. Kita kenal ini al-arif billah ke arif billah ke arif billah. Jadi macam-macam. Ini orang waliullah ke, ini orang bagaimana ke, itu kita kena faham. Pasal tadi saya katakan al-insanu sirri wa anasir. Jadi jaga rahsia-rahsia itu. Kerana rahsia-rahsia yang diberi Allah Ta'ala tidak dibuka kepada ahlinya. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Kutub Sultanul Awliya didatangi oleh Habib Abdul Qadir bin Qutban. Waktu masuk Habib Abdul Qadir bin Qutban kepada rumah Habib Abu Bakar, isteri Abu Bakar risau. Habib, ini satu sebab jadi saya Abu Bakar tak mau keluar dari biliknya. Sakit ke apa ke ini? Keluar keluar. Apa alat Habib Qadir? Habib Qadir tidak cakap kepada isteri Abu Bakar dulu. Diam. Apa kata Habib Bakar? Kau tidak tahu suamimu dah dipilih oleh Allah SWT untuk dapat darjah yang tinggi, iaitu darjah apa? Maqam As-Siddiqil Kubra. Maqam As-Siddiqil Kubra itu makamnya Habib Abu Bakar As-Sagaf. Jadi kata Habib Abdul Qadir, aku datang untuk menengoknya. Maka kalau boleh nasihatkanlah dia kata isteri. Dia sakit ke apa? Isteri dia pun tak tahu. Sakit ke dalam makan ke apa ini. Maka masuk Abdul Qadir ke atas Habib Abu Bakar dalam bilik khalwatnya. Ini dia. Bilik khalwat awliya pun bukan semua orang boleh masuk. Bukan sembarang orang boleh masuk. Bukan main langgar je. Ini bilik awliya. Ada pantang larangnya, ada tempatnya. Tak semudah itu kita nak masuk ke tempat mereka itu. Kerana terbatas. Kerana kadang-kadang dalam bilik mereka itu terlihat benda-benda yang menyebabkan hati kita bergoncang. Kerana ada kepelikan dalam tu nanti. Dia bila kepelikan, apa pula habis dia mengambil aku pula. Jadi itu yang satu buruk nanti. Jadi
Nasr dan berkata betul-betul, ya Abu Bakar, teruskan jika baca ini. Kerana makamu semakin hari semakin meningkat. Habib berkata tak cerita kepada orang luar. Habib berkata tak cerita kepada isteri Abu Bakar sendiri. Habib berkata hanya cerita kepada Abu Bakar sendiri. Dia tak sampai cerita kepada isteri Abu Bakar pun tak diceritakan bagaimana kedudukan Abu Bakar. Nanti bila keluar akan menarik. Tidak tahu. Beliau sedang dalam tahapan Allah SWT. Jangan diganggu. Itu saja yang harus diganggu. Kerana Habib berkata ini orang yang diberikan Allah Ta'ala mengetahui di mana darjah seorang wali. Peringkat wali pada hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka ini. Jadi kamu peringkat ini, kamu di peringkat itu. Kita kat peringkat mana? Bawah tingkat dia, atas tingkat. Peringkat pun tak ada, bawah tingkat. Itu dia. Jadi ini mereka ini. Jadi apa yang dia alami menjadi rahsia, tidak dibuka. Bila dibuka rahsia itu, kadang-kadang bagaimana Habib Saleh bin Musa, rahsia itu dibuka doanya, diijabahkan doanya terus kerana dibuka. Bagi para awliya yang lain, doanya digabungkan jangan tertutup, tidak orang mengetahui. Oh, doanya digabungkan. Tapi Habib Saleh bin Hamid Tanggul langsung terserah, angkat tangan terus berlaku. Angkat tangan, angkat doanya saja terus apa yang diminta terus. Ini Habib Saleh bin Musa Hamid Tanggul. Ini Habib Saleh. Ini orang yang jangan digagal. Jadi disembunyikan gitu. Jadi mereka ini tak mahu dikenali. Sebab apa tak mahu dikenali? Dimasukkan kerana kira mereka kenal akan kita kenal akan mereka itu beribu orang akan datang rumah mereka dan mereka dah tak ada masa untuk beramal. Bagaimana guru kami Al-Habib Ali Jabir mula-mula orang tak kenal beliau tapi setelah orang kenal, setiap hari di dewan depan rumah mereka penuh. Hari-hari orang datang, sampai kadang-kadang beliau berzikir pun tertinggal kerana melayat tak tamu. Bilik-bilik yang beliau baca kan melayat tamu. Apabila apa dibuat? Hari ini tamu datang, besok tamu datang. Bilik yang selalu dibuat hari ini, besok dan lusa tadi tertinggal. Maka hari yang keempat kalau dia lapang, maknanya segala wirid yang ada pada hari itu, yang tak dibawa pada hari itu, yang kedua ketiga, dia akan baca terus. Kita yang tak ganti. Kita dah tinggal tak minta ganti. Yang kita minta ganti pun tinggal uang, hilang uang, minta ganti. Tapi tinggal amal ibadah, tak minta ganti. Itu kita. Jadi beliau ini, itulah caranya. Sebab itu beliau membunyikan diri dan Allah menghendaki beliau diisytiharkan, barulah diisytiharkan. Sebelum ini beliau mastur, tidak dikenali. Beginilah para awliya as-salihin. Mereka itu dimasturkan oleh Allah Ta'ala supaya tidak ada gangguan daripada orang-orang ramai yang kalau orang tahu hidup hari-hari boleh tahu. Masa dia itu ada pula yang zaman hari ini tak wali jadi wali. Mengaku wali ada besar. Ada yang nak jadi wali pun ada. Ada yang nak jadi wali, ada yang tak jadi wali, nak jadi wali, ada yang tak wali, nak kekan dia dia nak wali lah dia wali. Jadi ini yang baik-baik. Kerana tipu daya syaitan, permainan nafsu. Jadi nafsu ini harus dihindarkan, harus ditenggelamkan baik-baik. Jadi inilah cara kita. Jadi bagaimana yang terdidik dari salafus shalihin, itulah jalan-jalan mereka itu membawa kita supaya mereka ini tidak mahu dikenali, melainkan setelah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak minta dimasyhurkan, mereka tidak minta diisytiharkan. Mereka minta bagaimana guru kami Al-Habib Ahmad Al-Maliki, Allah membukakan kasyafnya. Ya Allah, tariklah kasyafku supaya tidak melihat kepada yang baik. Bahkan keaiban-keaiban orang. Itu
Oh, nampak tak ada lah cikgu kasyap. Oh, aku kasyap pun nampak kau gini. Konon tak kasyap pun lesap. Aku kasyap. Tu dia. Bagi mereka yang tidak mahu melihat keaiban orang. Tutup ya Allah. Tutupkan aku dengan keaiban manusia. Kerana tak berguna melihat keaiban manusia. Kerana lebih baik melihat keaiban diri sendiri. Maka ini mereka. Tapi kita kalau boleh dibuka, oh nak nampak semuanya. Itulah dia menyampaikan sedikit pada malam ini. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah memberi kita jalan untuk amal dengan amal soleh dan kita faham yang mana arti-arti yang sebenarnya, zikir yang bagaimana, cara yang bagaimana dan mudah-mudahannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita ada umur, insya-Allah kita bahasakan sikit lagi dan kita terangkan. Mudah-mudahan apa yang saya termampu. Kalau tak mampu, tak mampulah. Jadi apa yang termampu kita cuba bahaskan bersama. Dan tuan-tuan lebih memahami daripada saya, lebih mengetahui daripada saya. Cuma tuan-tuan ni tak tunjuk, tak keluarkan saya, keluarkan seorang connection. Tak ada apa. Dia minta maaf kita dari kekurangan kita berkekurangan. Jadi mudah-mudahan kekurangan kita itu diperbaiki dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلم الذي ينفعنا رب بدينا وبارك اهلنا وقرابة لنا في ديننا واهل كثر انت ولك ربي وفقنا وفقه بما تستطيع قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا دائما واخر الاحياء علما نهضى بخير ونقرا كل شيء ربنا اطلبنا كل شيء واجر برضا منك الخير واقض عنا ربنا كل ذي قبل ان تاتينا رسل من وافق اتاك من صدق وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والله بكتاب بنا الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى صاحب المصالح الكرام اللهم اهدنا بهداه واجعلنا من يسر وفي رضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا من غالب عن ورك وعصى رسول الله ونبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا تركنا لأننا تركنا لا أشرفنا فاتوب علينا توبة فاغفر كلنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عدى العبد وآله وصحبه خلال التشهد والحمد لله البدء والثناء أفضل ولا نرد والنبينا منك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحن وعليه من وعليه من وعليه إن شاء الله تعالى ألا ننزل من أهلك يا أرحم الراحمين اللهم صل بها في قلوبنا وبها ذنوبنا واصل بها شؤوننا ويسر بها امورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم البعث ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سير الفاتحه.